fadlil fiqhi 'ala al-ibadah. Bab ini berkenaan dengan kelebihan ataupun keutamaan fiqh, kefahaman agama lebih di atas ibadah. Jadi maksudnya daripada sini dapat tahu faqih ni lebih derajat dia daripada abid yang buat ibadat. Dia pun faham juga hukum ahkam fardu ain dia, tapi dia rajin buat ibadat. Faqih ni dia memahami hukum ahkam agama dan menyampaikan kepada orang. Jadi banding dua tu, faqih lebih mulia daripada abid. Abid ni ibadat untuk diri seorang, faqih ni untuk dia dan untuk umat muslimin, penyampaian faedah daripada dia lebih daripada abid. Haddatsana Muhammad bin Ismail, itu Imam Bukhari. Akhbarana Ibrahim bin Musa, akhbarana Al-Walid wa bin Muslim, akhbarana Ruh bin Judah an Mujahid an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin. Seorang faqih, faqihun ay faqihun wahidun, seorang faqih yang memahami hukum ahkam itu berat atas syaitan, lebih berat atas syaitan daripada 1000 abid. Maksudnya syaitan nak tipu kepada faqih ni tak mudah. Nak perdayakan faqih dan nak tarik kepada kejahatan dan sebagainya tidak mudah. Tapi dengan abid ni mudah. Syaitan nak tertipu dengan dia, dan juga syaitan nak bawa dia ke arah kesesatan dan sebagainya. Itu mudah bagi syaitan. Dengan faqih ni agak berat, tak mudah. Itulah maksudnya hadis. Jadi biasanya abid ni dia sibuk dengan ibadat dia. Rubbama al-abid fa innahu rubbama yashtaghilu bil ibadah wa huwa fi habail syaitan wa la yadri. Dia sedang ibadat tapi dalam tarikan syaitan, dia sendiri tidak khabar. Jadi begitu pun ada. Hadha hadithun gharibun wa la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Ini hadis gharib, kami tidak menganggap ma'ruf kecuali daripada tarikh ni. Min hadithil Walid bin Muslim, iaitu hadis riwayat daripada Walid bin Muslim. Jadi maksudnya hadis ni riwayat keseorangan tafarrud daripada Walid bin Muslim. Haddatsana Mahmud bin Khidash al-Baghdadi qala akhbarana Muhammad bin Yazid al-Wasiti qala akhbarana Asim bin Raja ibn Haywata an Qais bin Kathir qala qadima rajulun min al-Madinati ala Abi Darda. Qais bin Kathir kata, seorang lelaki daripada Madinah datang tiba di sisi Abu Darda. Wa huwa bi Dimashq, dan Abu Darda ada di Dimashq ketika itu. Faqala ma aqdamaka ya akhi, ma aqdamaka ay ayu syai'in ya abika hina. Kenapa kau datang di sini? Qala hadisun. Jadi Abu Darda tanya kepada seorang daripada Madinah yang datang tu. Dia tanya, apa tujuan kau datang, wahai saudaraku? Qala hadisun balagani
annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu jawab kata satu hadis, maknanya aqdamani hadithun, satu hadis datangkan aku. Maksudnya aku datang di sisi engkau untuk dapat hadis itu daripada engkau. Hadisnya kata sampai berita kepada aku, engkau dah menceritakan, meriwayatkan hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala amma ji'ta li hajatin? Qala la. Abu Darda tanya, adakah kau datang ini ada hajat lain? Jawab kata lelaki itu, tidak. Qala amma qadimta li tijaratin? Abu Darda tanya lagi, dia kata, adakah kau datang ni ada tujuan perniagaan dan sebagainya? Qala la. Lelaki Madinah jawab kata, tidak. Qala ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis. Lelaki itu kata, saya tidak datang melainkan untuk menuntut hadis ini. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Perniagaan ke apa, kepentingan diri ke apa, tak ada satu pun. Qala Abu Darda bau, dia kata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sungguh pun telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sesiapa salaka ay masya, berjalan satu perjalanan yang hendak mencari, dalam perjalanan itu hendak mencari ilmu, salakallahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan yang berjalan di tariqan ila jannah, satu perjalanan menuju ke syurga. Orang mencari ilmu dengan beramal dengan ilmu itu, ilmu dan amal itu akan mendorong orang itu jalan ke syurga, akan masuk syurga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha radiya li talibil ilmi, dan sesungguhnya malaikat juga letak sayap-sayapnya kerana rida dengan menambah talibul ilmu itu, penuntut ilmu itu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i, dan sesungguhnya orang alim, tentunya mereka yang ada di langit dan bumi istighfar untuk dia, untuk alim itu. La yastaghfiru lahu lil alim man fis samawati wa man fil ardi, makhluk yang ada di langit dan di bumi, sehingga kan hitan, ikan-ikan di dalam air itu, hitan jamak bagi hut maksudnya sama ikan. Jadi ikan dalam air, dalam lautan pun akan doa selamat untuk orang alim itu. Sebab apa? Dengan sebab orang alim menyampaikan ilmu agama, manusia dapat hidup dalam kehendak Allah dan Rasul, dan dapat menjauhi daripada larangan Allah, dan rahmat Allah akan diturunkan ke atas hamba-hamba Allah. Jadi dengan itu selamat, sejahtera, tidak ada azab tsunami ke. Bila tsunami, ikan pun susah juga kan. Jadi ikan pun akan untuk alim, disebabkan ilmu dan amal daripada mereka menyampaikan kepada orang ramai dah. Jadi baik-baik, ramai hamba-hamba Allah, dan selamat daripada azab. Jadi bila selamat daripada azab pada manusia, ikan dalam air juga senang bagi dia. Kalau tidak tsunami kan, azab, dia pun sampai atas darat dulu kan.
Bila nak tsunami, ikan dulu lari sampai di atas darat tu azab juga dia pun, susah dia. Jadi bila senang, tidak ada azab apa begitu, disebabkan usaha daripada alim ulama, umat muslimin duduk dalam keadaan taat Allah Rasul, azab dielak, rahmat Allah turun, ikan pun hidup senang dalam air itu, tak kena lari naik darat. Jadi ikan juga akan doa untuk alim. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Dan kelebihan orang alim berbanding dengan abid. Abid ni bukan jahil, dia pun ada ilmu, mengesah ibadat dia, maknanya fardu ain dia dah tahu, bukan kata jahil. Apa panggil apa jahil tukik. Tidak begitu. Dia pun ada ilmu juga, ilmu agama, dia kuat ibadat. Alim ni walaupun dia tidak sempat kuat ibadat seperti abid, dia banyak menyampaikan ilmu, dia sibuk dengan mengajar, menyampaikan ilmu kepada umat. Jadi bila banding alim seperti itu, mungkin abid ni contohnya sudah sembahyang fardu, dia bangun sembahyang sunat, sembahyang sunat ni. Mungkin alim ni sudah fardu, sembahyang sunat 2 rakaat, dia mula mengajarlah, pergi tempat untuk mengajar pamannya. Tak boleh tumpu dengan ibadat seperti abid. Abid banyak ibadat, alim banyak menyampaikan ilmu agama, beza situ. Jadi kelebihannya berbeza. Alim seperti itu, keutamaan dia berbanding dengan abid ni seperti mana kelebihan keutamaan bulan di atas segala bintang-bintang. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama ni bagaikan pesaka Nabi Anbiya. Annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya Nabi Anbiya tidak tinggal pesaka dinar dan dirham. Innama warasul ilma. Hanya Nabi Anbiya ni meninggal pesaka ilmu. Jadi ilmu ada di sisi alim ulama ni, pesaka terima daripada Nabi Anbiya. Ilmu ada di kalangan umat muslimin, alim-alim di kalangan umat muslimin ni, ulama ni, ilmu mereka ni bagaikan pesaka daripada Rasulullah. Jadi kita tak boleh singkir ulama. Kalau kita singkir ulama, ilmu mereka juga disingkir. Itu seolah-olah kita singkir pesaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia sekarang ni mereka usaha nak pisahkan umat dengan ulama. Bila umat dah pisah dengan ulama, mereka boleh bawa umat ni ke mana saja mereka mahu. Tidak ada nasihat daripada ulama. Mereka usaha umat ni jadi musuh dengan ulama. Dah berjaya. Sekarang pun kita boleh nampak ramai golongan mereka kata huduh dengan alim ulama dulu, salahkan, kritik, itu semua dah bawa ke arah permusuhan dengan ulama. Tidak hormat dengan ulama, biadab dengan ulama, maknanya dah pisah. Dengan slogan apa? Na'amal Quran Sunnah, tak payah ikut ijtihad imam. Itu dah pisah umat dengan ulama. Bisa dan pisah sekalinya ikut ijtihad imam mazhab tu. Situ banyak golongan ikut ulama. Jadi mereka nak suruh umat ni tinggal ikut ulama, ikut Quran Sunnah. Sudah. Siapa pandai Quran Sunnah, tak tahu siapa pandai nak amal Quran Sunnah terus tanpa ikut ulama ni, kan? Itulah masalah sekarang ni. Ada kumpulan-kumpulan usaha nak pisah umat ni dengan ulama. Jadi ulama ni, ulama lah menerima pesaka ilmu Quran dan hadis. Kalau dah pisah dengan ulama, nak dengar siapa Quran Sunnah tu? Ada wawar tu lah, pandai mana-mana. Itu kita kena fikir. Jadi ulama di kalangan umat muslimin ni dah wujud
mujtahidin ada, muhaddisin ada, fuqaha ada, ulama sufi ada, macam-macam bidang ulama. Mereka jaga ilmu agama masing-masing. Kalau dah pisah dengan ulama, kita bodoh-bodoh ni nak jadi apa? Quran pun tak reti, hadis pun tak reti, tapi zakat dia besar. Mau ikut Quran sunnah, tak mau ikut ulama, tapi ikut juga kedudukan hadis sahih dhaif, tak tahu ikut siapa. Sahahul Albani, dha'afahul Albani, ikut Albani. Situ boleh ikut pula. Itu ulama besar bagi mereka, ikut juga ulama. Sebab sendiri tak pandai nak menentu mana sahih, mana dhaif. Dulu mula-mula 20-30 tahun dulu mula kita sampai ke Malaysia, tengok kitab-kitab apa nama syarah-syarah tu, atas ada hadis, bawah garis tu ada nombor hadis tu, sama nombor rawahul Bukhari hadis tu, rawahul Muslim, maknanya hadis sahih lah, riwayat Bukhari Muslim. Selepas daripada tu beberapa tahun lama keluar kitab-kitab ada tambahan, rawahul Bukhari, sahahul Albani. Imam Bukhari sahih dah, kenapa kau mai sibuk pula nak sahahul Albani tu? Tak perlu sokongan daripada Albani. Albani tolong tasihih seperti Imam Bukhari, tak perlu. Lama kelamaan jadi lain pula. Rawahul Bukhari dah hilang, tinggal sahahul Albani. Sekarang pula silsilatul hadis sahihah dhaifah, maknanya rujuk Albani saja. Jadi nak sahih, nak bagi sahih Albani lebih daripada Imam Bukhari, kita ikut juga. Kata tak perlu ikut ijtihad imam mazhab, ikut Quran sunnah. Tapi nak ikut sunnah tu tahu sahih dhaif, ikut Albani, kira imam mereka lah. Kalau bidang hadis dengan bidang ijtihad, kalau kita tengok bidang hadis ni mudah, muhaddis peringkat dia rendah pada mujtahid. Bidang ijtihad ni payah. Ulama muhaddisin hafal hadis, tahu penentuan kedudukan darajat hadis, itu rendah pada ijtihad. Ijtihad ni keluarkan hadis pada hukum daripada Quran dan sunnah. Jadi imam mujtahid, imam empat mazhab ni, mereka adakan kaedah-kaedah untuk keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar ada dengan mereka. Mereka lah mula adakan dasar-dasar untuk ijtihad tu. Itu kumpulan panggil apa? Mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil, seperti imam empat mazhab tu. Kemudian murid-murid mereka seperti murid Imam Syafi'i, Imam Buwaiti, Imam Muzani, murid Imam Abu Hanifah seperti Imam Abu Yusuf, Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hassan Syaibani. Mereka ni mujtahid fil mazhab. Mereka ni guna dasar kaedah imam-imam tu, mereka juga boleh ijtihad. Kemudian ada pula kumpulan mujtahid fil masail seperti Imam Nawawi dan Imam Tahawi dan sebagainya. Mereka pula guna kaedah dasar imam empat mazhab dan ikutan cara daripada murid-murid dia, guna dua-dua cara itu, mereka juga boleh ijtihad. Itu tiga kumpulan layak ijtihad. Kemudian daripada itu ada ashabul takhrij, ashabul tarjih, ashabul wujuh. Ada dua tiga kumpulan lagi. Mereka ni digolong dalam golongan mujtahidin, tapi tidak ada kebolehan ijtihad pada mereka. Cuma mereka ni boleh tarjih mana-mana pendapat imam tu ada dua, mana lebih kuat, imam satu sama lain ada berbeza, mana lebih sesuai kita amal. Dia ada kebolehan setakat tu. Tapi keadaan tiga golongan ni lebih tinggi lagi daripada golongan muhaddisin. Golongan muhaddisin ni ada berperingkat-peringkat. Mungkin sebelum ni saya dah beritahu, yang rendah sekali muhaddis. Muhaddis ni hafal 10,000 hadis sekali dengan sanad, dan dia menguasai ilmu hadis, mampu menentukan darajat hadis sahih, dhaif, hasan dan sebagainya. Dan tinggi pada tu hafizul hadis.
Hafizul hadis ni 100,000 hadis dia hafal sekali dengan sanad. Tinggi lagi pada itu Hujjah ni 300,000 hadis hafal sekali dengan sanad. Tinggi lagi pada itu Hakim, dia hafal ratusan ribu hadis dan menguasai semua bidang ilmu hadis. Tinggi pada itu baru mula golongan mujtahid itu daripada ashabul tarjih, ashabul wujuh, ashabul tarjih, ashabul takhrij, mujtahid fil masail, mujtahid fil madhab, mujtahid mutlak, dia menemu atas sekali. Jadi kebolehan kita sekarang ini amal Quran Sunnah ni, adakah kebolehan kita tidak sampai peringkat hadis? Ada orang dah bising sekarang nak amal Quran Sunnah, di hadis kau Maulana kau, dua kumpulan tu sekarang orang anggap pandai hadis kan. Cuba kita cari PhD hadis mana hafal 50,000 hadis, 10,000 hadis, dah boleh sampai peringkat hadis. Ada. Tak dengar lagi Maulana boleh lena tak hafal juga. Tak ada Maulana ada di benua hingga waktu pun jarang ada hafal 10,000 sekali dengan sanad. Itu kira Syekhul Hadis tidak mahir, kuda wasit taduk kat mulut dia berjamaah tak boleh mengajar. Itu pun jarang sampai peringkat hadis. Kalau kita ada di Malaysia ni tak jumpa lagi pakar hadis, PhD hadis ke, Maulana kata pandai mengajar hadis ke. Pandai tu pandai lah, kita tidak kata bodoh, pandai setakat pandai dia lah. Tidak sampai peringkat boleh terima sebagai muhaddis, hafizul hadis, tak ada lagi. Jadi boleh kata muhaddis, syekhul hadis dekat dengan kita lah. Kita cari dekat India, Pakistan, Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, boleh kalah kitab 105 judul. Dalam tu syarah Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik. Dia Hanafi, syarah Muwatta Imam Malik punya. Seluruh dunia makbul. Ulama Hijaz kata apa? Ulama Maliki kata kalau dah Syekhul Hadis Zakaria Al-Kandhalawi tak tulis di mukadimah dia ni ulama Hind mazhab Hanafi, kami akan anggap dia ni ulama Hijaz bermazhab Maliki. Sampai gitu. Dia tidak kritik mana-mana imam, mana-mana mazhab, dia muka semua dalil dengan betul. Itu cara dia. Dia tulis syarah kitab Al-Kanzul Mutawari Syarah Bukhari 24 jilid. Banyak lagi kitab lain di syarah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Farsi, Urdu, ada ketiga bahasa dia mahir. Orang dah anggap dia ni Syekhul Hadis. Memang umur dia 20 tahun dah mengajar Bukhari. Kita 20 tahun Bukhari tahu di mana kan? Jadi beza gitu. Itu pun Tuhan terdekat Syekhul Hadis boleh syarah Bukhari 24 jilid. Itu baru peringkat muhaddis. Tak sampai peringkat hafizul hadis seperti Hafiz Ibn Hajar, belum lagi. Hafiz Ibn Hajar syarah juga Bukhari. Tinggi pada Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ada peringkat Syekhul Hadis muhaddis situnya. Hafiz Ibn Hajar 100,000 hadis hafal, boleh syarah Bukhari. Beza jauh dari situ. Kita ni ada tak peringkat Maulana Zakaria itu pandai kita ni? Boleh tulis satu hadis syarah supaya ulama-ulama tu tak boleh lain jauh dengan ilmu kita ni. Jadi ilmu kita ni walaupun pakar hadis, PhD hadis, Maulana apa pun sebutlah, golongan Maghribi, Papa Siti Kumari ke pandai hadis di sana. Di Mesir pun ada banyak ulama hadis, pandai hadis, tak lebih pada muhaddis. Tak sampai lagi peringkat hafizul hadis. Macam mana nak naik lagi sampai mujtahid mutlak tu? Jauh lagi. Kita tak ada apa pun baru boleh sebut sikit-sikit hadis tu. Banyak sebutnya sahih, dhaif, maudhu, tiga tu. Tu kita ini ada pandai sana kritik dengan alim ulama, dengan imam-imam mazhab, sampai kita bagi masyarakat umat Islam ni nampak imam mazhab ni lekeh, tak boleh.
kita lagi mana, kita nampak kesalahan imam boleh tegur. Seolah-olah kita ni lebih pandai pada imam mujtahid untuk atas sekali. Keadaan kita ni bawah sekali pun tak ada, hadis pun tak dapat, tapi kita berlangkah macam lebih pandai pada Imam Syafi'i. Kita kata ni tengok Imam Syafi'i ijtihad dia bercanggah dengan hadis sahih ni. Dia tanya dengan hadirin di seminar tu, nak ikut imam ke nak ikut Nabi? Sejak soalan tu siapa bodoh mana nak jawab nak ikut imam atau ikut Nabi, kan? Senyap belaka menang dia lah. Itulah kita kena ikut Nabi. Nabi masuk, jangan ikut imam. Imam ni salah, kita ni silap. Salah silap 2 kali 5 sama. Sedap ayat. Begitulah. Patutnya di situ dia kena bagi faham. Kalau mengaku PhD hadis, pakar hadis, maulana pandai hadis, kena bagi faham kaedah imam guna ijtihad itu di situ macam mana. Kenapa imam tidak amal dengan hadis sahih ni? Bercanggah ni sebab apa? Sebab hadis ni mansukh ataupun marjuh, imam tidak amal. Ada nasikh, ada rajih, ni hadis imam amal. Sebenarnya bukan imam ni bercanggah dengan hadis. Hadis sama hadis, hadis nasikh dengan mansukh bercanggah, hadis rajih dengan marjuh bercanggah. Imam ni buat putusan, dia pilih amal dengan nasikh rajih, tinggal tidak amal dengan marjuh dan mansukh tu. Patut kalau orang pandai hadis, mengaku pandai hadis ni, kena bagi faham supaya umat Islam tidak salah sangka dengan ijtihad imam tu. Tapi kita ni perangai bodoh, bila jumpa poin-poin macam tu kita tekan kuat supaya orang salah anggap dengan imam. Menang kita nak suruh amal Quran Sunnah saja, kan? Di dalam bab hadis lebih mudah daripada ijtihad tu pun kita sendiri tak tahu apa. Bergantung Albani, bergantung Ibn Jauzi, dan bergantung dengan imam-imam juga. Kenapa pula dalam bidang ijtihad lebih rumit daripada bidang hadis tu? Kita nak tunjuk kita ni hero, imam mazhab ni zero, tak perlu ikut. Jadi ini semua salah. Jadi mereka tidak tahu nilai alim ulama tu. Jadi dan mereka nak bawa imam-imam tu salah. Cuba kita fikir, kalau imam-imam tu salah dalam ijtihad mereka, takkan 1200 tahun hanya main itu. Kita baru tahu, baru bagi ingat umat solusi kiamat dah. Lepas selama ni 1200 tahun selepas imam mazhab tu, orang tu ikut buta-buta imam punya ijtihad tak betul tu. Boleh jadi kau begitu. Cuba kita fikir, di kalangan mazhab Syafi'i tak mampu kita nak bilang ulama. Setiap bidang ada usul fiqh, tasawuf, usuluddin, semua bidang ada ulama-ulama hebat ikut mazhab Syafi'i. Hafizul hadis seperti Hafiz Ibn Hajar, Jalaluddin Suyuti, bukan jalan-jalan luar. Mereka pun ikut ijtihad Imam Syafi'i. Imam Nawawi yang masyhur sekali, budak pun tahu tulisan dia. Albani Nawawi budak pun ikut. Apa nama majlis baca Albani Nawawi, tak tahu apa pun dia boleh sebut dah Albani Nawawi. Tahu dah kenal ada Imam Nawawi. Imam Nawawi begitu pandai. Tafsir ada tulis, syarah Sahih Muslim dia, kitab fiqh itu pesertanya banyak. Ulama besar itu. Kenapa dia tidak kata kita mau ikut amal Quran Sunnah saja, tak mau ikut ijtihad imam? Imam itu tak kata ikut ijtihad Imam Syafi'i. Di kalangan Hanafi pun begitu. Ramai alim ulama dah wujud. Kalaulah ijtihad imam mazhab itu tak betul, mereka dah akan betulkan dulu, akan tegur dulu. Masa hidup Imam Abu Hanifah, Imam Qadir Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani ada, boleh tegur direct. Tak perlu tunggu dia mati baru nak bunyi dah. Ada perbincangan. Kadang pendapat Imam Abu Hanifah bercanggah dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani ada. Imam Muhammad bin Hasan Syaibani siapa?
murid Imam Abu Hanifah itu untuk guru Imam Syafi'i. Banyak pandangan Muhammad bin Hasan al-Syaibani sama dengan dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pula ambil daripada murid Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah tak betul, murid dia Muhammad bin Hasan al-Syaibani pun salah. Kenapa Imam Syafi'i itu ambil? Imam Syafi'i bodoh. Umur dia 7 tahun dah hafiz Quran, 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik, 15 tahun umur dia dah jadi qadhi di Baghdad. Kita 15 tahun SPM pun dah lagi kan, 17 baru SPM, baru pening-pening untuk cari lagi ke mana. Lepas tu masa itu buat bahasa Arab setahun di Jordan, ada setengah itu balik mari sudah degree, ambil satu tajuk buat tesis master, ambil lagi satu tajuk lagi buat PhD. Tajuk itu kita mahirlah, kita kaji secara mendalam, lain-lain. Bila kita dah dapat master PhD dengan tajuk-tajuk tertentu begitu, kita ni dah jadi alim segala bidang ilmu ke jauh lagi. Tapi bila kita dah ada title-title begitu, kita mau cakap semua segala-gala kita ni pandai semua itu salah. Tidak bidang kita cakap mesti akan salah. Kita sendiri tak faham, tak mahir. Jadi dengan cara itulah mereka salahkan alim ulama, tidak tahu nilai imam-imam mujtahidin, dan tidak menghargai peninggalan ilmu pesaka daripada alim ulama, menerima pesaka ilmu daripada Rasulullah itu. Jadi perlu kita menghargai dengan alim ulama dan imam-imam mazhab. Mereka ni tolong kita. Kalau mereka tidak tolong ijtihad, tinggal begitu, lebih teruk daripada keadaan sekarang kita akan alami. Sebab Imam Al-Lais dia muhaddis, hafal hadis semua, tapi dia kata apa? Saya hafal hadis-hadis itu, saya tahu semua hadis, tapi banyak saya tidak faham. Pening bagi saya bila jumpa hadis sama hadis bercanda, macam mana nak selesai saya tak tahu. Bila saya jumpa dengan Imam Malik, barulah saya faham. Sebab apa? Imam Malik mujtahid, Imam Al-Lais ni muhaddis, dia hafal hadis saja, dia faham hadis, tahu derajat kedudukan hadis, tapi nak buat putusan hukum daripada hadis dia tak mampu. Dia dah paling dah jumpa Imam Malik baru tahu mana nasib, mana mansub, mana rajib, mana marjuh, macam mana cara ijtihad itu begini, baru dia dapat tahu daripada Imam Malik itu. Dia mengaku. Begitu juga Imam Abu Hanifah dengan guru dia Imam Ahmad. Imam Ahmad lah sampaikan hadis kepada Imam Abu Hanifah. Dalam satu majlis, wajib soalan kepada Imam Ahmad itu, guru itu, dia tak ada jawab, tak ada bagi keputusan hukum. Akhirnya Imam Ahmad serah kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jawab senang serta-merta dalam majlis itu. Imam Ahmad tanya selepas itu, kau dapat mana keputusan hukum-hukum? Orang tanya dia boleh jawab ni. Imam Abu Hanifah pun baca hadis-hadis dia dengar, dia ambil daripada Imam Ahmad itu. Imam Ahmad dah tahu ni daripada aku ni, dia boleh putus hukum, aku tak boleh. Lalu dia kata, cukup, aku dah riwayat kepada engkau dalam masa 100 hari hadis-hadis itu, engkau dah baca habis dalam satu majlis. Begitu. Maksudnya muhaddis. Imam Ahmad ni muhaddis, Imam Abu Hanifah ni mujtahid lagi muhaddis. Bila kata mujtahid, mesti dia ni pandai tafsir hadis, barulah boleh dia ijtihad hukum. Muhaddis ni hafal hadis, ikut darjat dia, 10,000 ada, 100,000 ada, 300,000 ada, dengan nama-nama tertentu, tapi tidak mampu ijtihad, tidak mampu keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ijtihad daripada imam mujtahidin ini perlu kita tahu nilai ilmu mereka dan kita ikut. Kalau kita nak ikut Quran hadis terus tambah ikut ijtihad imam, kita pun kena jadi mujtahid mutlak juga. Sebab mujtahid mutlak ni dia ada dasar sendiri, kaedah-kaedah.
merupakan dasar untuk keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita nak amal Quran Sunnah terus tanpa ikut mana-mana imam, maknanya kita pun kena ada dasar kita sendiri untuk keluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu maknanya sekurang-kurangnya kita pun kena ada di peringkat mujtahid mutlak tu, baru kita boleh amal terus dengan Al-Quran dan Al-Hadis tu. Dengan hanya kita tahu terjemah makna biasa itu nak jadi mujtahid tu tak sampai bila. Itu dia khayal, dia koya-koya bolehlah. Dia jadi mujtahid sendiri. Umat muslimin tidak aku pun pandangnya orang macam tu. Jadi mujtahid ini dia tidak ikut putusan orang, dia yang buat keputusan. Jadi kita nak amal terus Quran Sunnah ni, kita kena pandai seperti mereka. Kalau tak pandai, ikutlah ijtihad imam tu. Tapi kita ni pandai atau tidak? Siapa berani kita ni pandai nak amal Quran Sunnah, tak mau ikut ijtihad imam? Jadi cuba kita jawab, ilmu pandai kita adakah setara Imam Nawawi? Adakah setara Hafiz Ibn Hajar? Adakah taraf ilmu kita ni sama dengan Hafiz Jalaluddin Suyuti? Habis bilang semua imam alim, habis kita ni tak ada sama dengan seorang pun. Ilmu mereka lebih tinggi langit bumi beza. Itu pun imam-imam hebat begitu, ikut lagi ijtihad imam. Sebab apa? Mereka tidak mampu ijtihad sendiri. Jadi Allamah Anwar Shah Kashmiri, ulama Tioban terkenal, mahir tafsir, hadis, fiqh, semua. Sampai dia boleh tulis juga syarah Bukhari 5 jilid tebal. Jadi walaupun begitu, dia kata apa? Kalau bab tafsir, bab syarah hadis, marilah ke mana pun aku mahir. Tapi bila aku masuk bidang fiqh, bidang ijtihad ni, aku dah pening, tak ada tahu, tak lebih. Jadi baik aku ikut Imam Abu Hanifah lah, senang dia kata. Itu alim Shah tu di Anwar Shah Kashmiri ni. Kalau sebuah orang biasa belajar Kuliah Pakistan ni, angkatannya gini, alim Shah memang alim sungguh, ingatan dia kuat. Pernah dia pergi di pustaka besar di Mesir kalau tak silap. Masa itu di India, kitab fiqh Hanafi Nurul Idah tidak ada nuskah itu. Jadi bila dia jumpa di pustaka itu, minta nak salin. Penjaga pustaka kata tidur dalam cermin tak keluar. Dapat pada itu dia minta nak tengok sekejapnya. Jadi minta sangat penjaga bagilah dia tengok. Sekejap dia tengok tu, dia sempat baca daripada awal sampai sudah. Kali dia baca, bagi balik buku tu. Dia ambil buku, tulis. Daripada awal sampai sudah tulis. Bagi penjaga, tolong saya sama kalau saya tulis dengan dalam asal tu. Penjaga tu dia tengok kita Nurullah, dia dah tulis. Dia pun ambil tengok, semua sepidi pun tak salah. Hebat ingatan dia. Ada sekali dia pergi dalam pustaka itu, dia tengok kitab Imam Ibn Qudamah, kitab Mazhab Hanbali. Sambil itu dia buka, tengok di satu muka surat. Sekali itu lah duduk tengok. Bila dia mengajar Bukhari di Tioban, tiba-tiba ada perbahasan daripada Mazhab Hanbali itu. Dia pun tengok, dia baca. Dia dah baca tu dah 27 tahun dah. Dia kata, aku pernah baca dalam kitab Ibn Qudamah. Dia pun baca jumlah Arab tu dalam kitab tu, dia baca. Jadi murid-murid itu ambil kan, ada tulis ambil, ada rakam suara. Selepas daripada tu, dibuka kitab Ibn Qudamah tu, semuanya daripada mula sampai sudah dia baca ni sama, cuma satu kalimah lari lafaz, maksud sama, lafaz lain makna sama. Begitu ingatan dia kuat. Dia kata, kalau main bab tafsir tak apa,
hadis aku mahir, masuk bab fiqah aku cuba nak jadi mujtahid, nak ijtihad, tak pandai, tak boleh. Terpaksa ikut Imam Abu Hanifah sebab mazhab Nabi. Jalaluddin Suyuti pernah dia belajar, dia pun mujtahid dah. Jadi ulama semasa masa itu bagi satu soalan, dalam tu ada dua amalan berbeza daripada sahabat. Satu amalan sama, sahabat ni buat lain, sahabat ni buat lain. Minta dia untuk saya tengok soalan tu. Bila ada dia kata tak apalah, esok saya jawab. Dia tak jawab selalu. Satu esok sampai dia mati tak jawab-jawab. Lepas pada tu dia dah tak, itu dah macam mujtahid, dia dah faham kalau jadi ulama begitu besar pun tak mampu nak ijtihad sendiri, nak kata nak amal Quran Sunnah tanpa ikut mana-mana imam mazhab. Ulama-ulama begitu besar hebat dalam ilmu tafsir, ilmu hadis pun tak boleh, terpaksa ikut juga. Ramai ulama boleh syarah Bukhari, Hafiz Ibn Hajar, ikut siapa? Ijtihad Syafi'i. Umdatul Qari Badruddin Aini, Umdatul Qari syarah Bukhari, Alama Badruddin Aini ikut ijtihad Imam Abu Hanifah. Jadi yang boleh syarah Muslim siapa? Imam Nawawi, ikut ijtihad Imam Syafi'i. Imam Ibnul Arabi Hafizul Hadis syarah kitab Sunan Tirmidzi, Aridatul Ahwali syarah Sunan Tirmidzi, ikut siapa? Ikut ijtihad Imam Malik, mazhab Maliki. Kita ni tak pandai menulis, tak pandai syarah apapun. Tulis dah, syarah dah pun, nak baca pun tak mampu lagi. Tapi langkah bukan main. Kita tak mau ikut ijtihad Imam mazhab, kita mau ikut Quran Sunnah. Yang dikata ni berapa orang yang ada ilmu sikit, yang pengikut-pengikut tak tahu apa, nak baca hadis pun talqi, nak baca Quran tak pandai pun ada lagi. Tapi mulut bukan main luas, nak amal Quran Sunnah, tak mau ikut Imam Syafi'i. Gitu. Jadi ajaran didikan kita dah jadi umat muslimin sekarang ni biadab dengan alim ulama dulu. Suka senang kritik dengan alim ulama. Itulah kita perlu tahu nilai ulama. Sebab dah ada dalam hadis ni, innama warasul ilma, innal ulama warasatul anbiya, innal ulama warasatul anbiya. Ulama lah pesaka menerima pesaka ilmu daripada Nabi Anbiya. Nabi Anbiya tinggal pesaka apa? Bukan dinar, bukan dirham, bukan kesenangan hidup dunia. Tinggal ilmu. Ilmu apa? Ilmu nubuwah, ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu semua ulama lah menerima pesaka itu. Mereka lah sampaikan balik pada umat muslimin. Kalau kita pisah ulama daripada umat, apa akan jadi? Umat akan jadi jahil. Umat Islam tidak hormat dengan alim, singkir, beradab, kata macam-macam. Tapi mana sekarang dia berlaku. Kalau begitu, lama-kelamaan umat akan ada dalam kesesatan. Jadi bangsa lain, agama-agama lain, ahli-ahli tidak suka dengan Islam, mereka tepuk tangan, suka, dah berjaya, dah dapat pisah umat dengan ulama. Umat itu suku, ulama ditendang oleh umat. Umat kata tak perlu ulama, sibuk serabut macam-macam. Kita boleh dengar sekarang ni gitu kan, tak perlu ulama, sibuk serabut, kita ikut terus Quran Sunnah senang. Tapi nak ikut hadis, tak tahu saya daif, ikut ulama hadis pula boleh, ulama mujtahidin dalam bidang ijtihad pula tak mau ikut. Itu bingung umat Islam sekarang ni. Jadi kita jangan turut pula dengan mereka.
innama warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihazin wafir. Sesiapa mengambil dengan pesaka ilmu itu, maka dia dah ambil satu bahagian begitu besar. Wala na'rifu hadzal haditha illa min hadits Asim. Kami tidak mengenali hadis ini kecuali daripada hadis Asim. Maksudnya Asim lah riwayat hadis ini tabarrud daripada Asim bin Raja bin Haywan. Wa laysa isnaduhu indi bimuttasilin hakadha. Hadatsana Mahmud bin Khidaj hadal hadisah. Tidaklah sanadnya, sanad hadis ini di sisiku bersambung, maksudnya sanad hadis ini terputus. Begitulah kata Mahmud bin Khidaj, dia menceritakan kepada kami hadis ini. وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة. diriwayatkan hadis ini daripada Asim bin Raja bin Haywan an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha asahhu min hadis Mahmud bin Khidaj. Jadi ini kalau banding dengan sanad hadis daripada Mahmud bin Khidaj itu, kiranya sanad hadis ini terlebih sahih. Jadi maksudnya hadis datang riwayat daripada Asim bin Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais itu terlebih sahih daripada hadis Mahmud bin Khidaj. حدثنا هناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسي أوله آخره. Wahai Rasulullah, Yazid bin Salamah kata, wahai Rasulullah, saya dah dengar banyak hadis daripada engkau. Saya bimbang, saya lupa awal hadis, akhir hadis itu. Hadis ni bikalimatin takuna jima'an, tolong ceritakan, meriwayatkan hadis yang menjadi jami'. Jima'an ay jami' kalimah, menjadi jami'. Qala ittaqillaha fima ta'lam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah pada ilmu yang kau pelajari itu. Maksudnya beramallah dengan apa yang kau tahu, takut kepada Allah. Hadha hadithun laysa isnaduhu bimuttasilin, huwa indi mursalun. Hadis ini tidak bersambung sanad dan dikira hadis ini di sisi aku hadis mursal. Walam yudrik indi ibnu Ashwa'a Yazid bin Salamah. Di sisi aku ibnu Ashwa' ini tidak sempat dengan rawi sambungan dengan dia itu. Wa ibnu Ashwa' ismuhu Sa'id bin Ashwa'. Ibnu Ashwa', nama dia Sa'id bin Ashwa'. Ini satu khususiyah Imam Tirmidzi. Bila rawi itu main dengan gelaran ataupun dengan ibnu itu, dia akan sebut nama, takut tertukar rawi. Hadatsana Abu Quraib akhbarana Khalid bin Ayyub an Auf an Ibn Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. سمت أي خلق، حسن سمت أي حسن خلق، akhlak yang baik. Riwayat daripada Abu Hurairah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua khaslat, dua adat tidak akan himpun dalam diri seorang munafik. Pertama, akhlak yang baik, dan juga tidak akan himpun kepahaman dalam agama. Jadi ada dua perkara, satu akhlak yang baik, dan yang kedua kepahaman dalam agama. Dua perkara ini tidak akan himpun dalam diri seseorang munafik itu. Hadha hadithun gharibun wa la na'rifu hadha al-hadith min hadith Auf illa min hadith hadha al-shaykh. Kami tidak mengenali hadis ini daripada hadis Auf kecuali daripada hadis Syekh rawi ini, yaitu Khalaf bin Ayyub al-Amiri. Walam ara ahadan yarwi anhu ghayra Muhammad bin al-Ala wala adri kaifa huwa. Jadi Imam Tirmizi kata, saya tidak melihat seseorang riwayat daripada Syekh itu selain daripada Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala riwayat daripada Syekh itu. Wala adri kaifa huwa, saya tidak tahu keadaan Khalaf bin Ayyub Syekh itu macam mana, saya tidak tahu. Jadi maksudnya dianggap dia itu rawi majhul. Perbahasan riwayat boleh terima daripada rawi majhul itu ada panjang, kena sambung insyaAllah. Jadi haddatsana Muhammad bin Abdul Ala, kita sambung situ. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.